Okey, hari ini kita akan belajar mengenai graph in kinematic linear motion. Okey, apabila kita bercakap pasal graph, kita akan belajar dalam chapter ini ada 3 sahaja jenis graph, iaitu graph S versus T, graph V versus T, dan graph A versus T. Ini sahaja graf yang kita akan belajar dalam chapter ini. Jadi apabila kita bercakap pasal ketiga-tiga graf ini, kita tak lain tak bukan hanya nak melihat tiga benda ni sahaja, iaitu kita akan tengok dari sudut pertama ialah the pattern of the graph. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok dari segi the gradient of the graph. Dan yang ketiga, kita akan tengok dari segi the area under the graph. Jadi, tak kiralah graf apa nanti yang kita akan jumpa, kita mesti tengok dari sudut pattern grafnya macam mana, ada ke tak gradient yang diwakili oleh graf tersebut, dan ada tak nilai yang diwakili oleh area under the graph bagi graf tersebut. Okay, kita tengok yang pertama, pattern of the graph. Okay, dari segi pattern, kita akan tengok beberapa jenis pattern of the graph, iaitu ada beberapa pattern, kita tengok satu persatu. Kita buat satu-satu. Tak kiralah dia graf dia jenis apa, inilah kemungkinan pattern yang mungkin boleh jadi pada graf tersebut. Tapi semuanya mesti versus time. Kita tengok pattern yang pertama. Lagi sekali, tak kiralah dia graf jenis apa, mungkin S versus T ke, atau mungkin V versus T ke, atau mungkin A versus T ke. Sebab ini sahaja 3 jenis graf yang kita akan belajar dalam chapter ini. Jadi kita tengok pattern yang pertama. Pattern kita mungkin ada 3 sahaja. Iaitu mungkin increase, mungkin decrease, atau mungkin constant. Kita tengok kalau macam mana bentuk kalau pattern dia increase. Increase ni bermaksud nilai-nilai S atau V atau A dia meningkat whereas with time. Maksudnya kalau masa meningkat, T increase, nilai S ke, nilai V ke, nilai A ke, increase juga. Cuma ada beberapa jenis increase. Mungkin jenis begini, cara di increase, ataupun mungkin jenis macam ni, ataupun mungkin jenis macam ni. Jadi, ketiga-tiga contoh ini adalah contoh pattern increase. Seterusnya, kita tengok pattern decrease. Apa maksud decrease? Decrease bermaksud nilai-nilai S atau V atau A berkurang dengan masa. Semakin tinggi masa, semakin rendah nilai-nilai S atau V atau A. Jadi, ada 3 jenis pattern decrease. Bila kita kata decrease, mestilah nilai initial value dia mesti tinggi nilai dia. Lepas tu semakin berkurang, dan semakin berkurang. Dia mesti bermula dengan nilai yang tinggi lah. Jadi mungkin macam ni kan. Ataupun mungkin daripada tinggi turun decrease macam tu. Ataupun mungkin daripada tinggi turun macam tu. Semua inilah pattern bagi decrease punya
graf. Tak kira lah dia graf A ke, graf B ke, graf S ke. Okay. Pattern seterusnya lah pattern constant. Okay. Apa maksud constant? Constant maksudnya nilai dia tidak berubah walaupun masa meningkat. Okay. Tapi nilai dia mungkin constant positif ataupun constant negatif. Okay. Itulah pattern-pattern yang berkemungkinan mungkin boleh wujud pada sesuatu graf, tak kiralah dia graf S versus T ataupun V versus T ataupun A versus T. Nanti graf-graf ni mungkin akan digunakan bila kita mengaitkan dengan gradient ataupun area under the graph nanti. Okey, habis bahagian pattern of the graph. Okay. Jadi, untuk pattern, semua graf mungkin boleh wujud. Mungkin boleh wujud pada graf ST ataupun VT ataupun AT. Maksudnya, semua graf-graf ini kita boleh cerita dari segi patternnya bila kita dikendaki untuk explain ataupun interpret the graph. Maknanya bila kita tengok soalan nanti, kalau soalan kata apa yang berlaku kepada objek sekian-sekian time dia, kita mungkin boleh sebutlah displacement increase, velocity increase, acceleration increase dan sebagainya. Okey, seterusnya perkara yang kedua yang berkaitan graf iaitu kita akan tengok gradient of the graph. Okay. Untuk gradient of the graph, hanya ada dua sahaja graf yang mempunyai nilai dan makna, iaitu graf S versus T dan graf V versus T. Hanya dua graf ini sahaja yang ada nilai dan ada makna di sebalik gradient of the graph dia. Untuk graf A versus T, dia ada nilai sahaja tapi tidak ada makna. So, tidak perlulah kita mencari gradient bagi graf AT graph. Okay, mari kita tengok graf ST dan VT dan kita mencari gradient dia, apakah makna di sebalik nilai-nilai gradient yang kita akan dapat nanti. Okay, contoh, kita lukis graf ST untuk graf pattern increase. Okay, jadi kalau kita mencari gradient of the graph for this graph, kita akan dapati graf dia adalah okay. Jadi bila kita nak dapatkan gradient of the graph, mestilah kita perlukan titik-titik untuk dapatkan gradient of the graph. Okay, kita perlukan dua titik. Okay, contoh titik yang bawah ni ialah T1, S1. Itu koordinat dia. Yang kat atas ni T2 dan S2. Okay, dengan menggunakan rumus gradient which is Y2 tolak Y1 dengan bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, Y2 ialah S2, Y1 ialah S1 bahagi dengan X2 ialah T2, X1 ialah T1. Jadi kalau kita tengok dari segi unit, S kan unit diameter, displacement unit diameter, time unit dia second. So kita dapati bahawa unit dia adalah ms-1. Jadi dari apa yang kita belajar dalam chapter sebelum ni, ms-1 ialah unit bagi velocity. So kita tahulah
gradient of the graph for graph ST graph represent velocity. Jadi maksudnya kecerunan untuk graf ST graph mewakili velocity. Jadi kalau contoh soalan bagi ST graph dan minta kita mencari velocity, maksudnya kita kena dapatkan gradient of the graph, baru kita boleh cari velocity. Okay, seterusnya kita tengok graf VT graph. Okay, contoh kita tengok untuk graf ni. Jadi dari segi untuk graf S versus T dan V versus T, dari segi patternnya kita boleh kata, kalau yang pertama, displacement increase with time. Kalau graf kedua, velocity increase with time. Maksudnya kita bagi tahu benda itu berdasarkan pattern of the graph. Okay, sekarang ni kita dah masuk part yang kedua, ialah dari segi gradient of the graph. Jadi kalau kita dapatkan gradient of the graph untuk graf VT graph, apakah yang kita akan perolehi daripada gradient dia? Okay, macam biasa juga tadi. Inilah V2, ini ialah T2, paksi Y-nya Y-axis, V2. Inilah T1, Y-axis, V1. So, kalau kita dapatkan gradient of the graph, guna formula yang sama untuk dapatkan gradient. Okay, Y2 ialah V2 minus V1, T2, T1. So, kalau kita tengok dari segi unit for velocity is ms negative 1. Unit for time ialah s. So, ms negative 1, s negative 1. So, yang kita dapat ialah ms negative 2. Jadi, apa yang kita tahu dengan unit ms negative 2 ialah acceleration. Dan kita boleh kata, the gradient of the graph for VT graph is represent acceleration. Sebab ms negative 2 is unit for acceleration. Jadi, itulah yang diwakili oleh gradient of the graph bagi graf ST graph dan VT graph. Okay, seterusnya, kalau kita lukis graf AT graph, katakanlah graf kita constant, ataupun senang nak bagi dia nampak ada nilai. Let's say lah graf kita macam ni. Okay. Kalau kita cari gradient of the graph, kita akan dapati M sama dengan, nak dapatkan gradient, Y over Y bahagi X. So, paksi Y is ms negative 2, X-axis is S. So, kita akan dapat ms negative 3. Jadi, kalau kita cari gradient of the graph untuk AT graph, memang akan ada nilai. Tapi masalahnya ialah nilai itu tidak memberi apa-apa makna untuk kuantiti fizik yang ada. Kita tak tahu apa maksud ms negative 3 ni. Apakah yang diwakili oleh kuantiti fizik yang berunit ms negative 3. Jadi sebab itulah, in term of nilai tetap ada, cuma tidak ada makna dari gradient dia. Sebab itulah kita tak berminat untuk mendapatkan gradient of the graph untuk graf AT graph. Hanya
berminat untuk dapatkan gradient of the graph bagi ST dan VT graph. Jadi yang ini kita tak perlu nak tahu. Okey, itulah benda yang berkaitan dengan gradient of the graph. Okey, sikit lagi berkaitan dengan gradient of the graph. Apabila kita bercakap pasal gradient of the graph, kita mesti tengok dua perkara berkaitan dengan gradient of the graph. Okey, apakah perkaranya? Okey, bila kita cakap pasal gradient of the graph, kita mesti tengok dua perkara berkaitan dengan gradient dia. Yang pertama, kita kena tengok the value of the gradient dia. Maknanya kita tengok nilai. Nilai, that's mean magnitude. Magnitude dia. Dan sama ada nilai dia semakin increase ataupun constant ataupun decrease. So, bila kita tengok kecerunan nanti, kita kena semak dari segi nilai dia ataupun dari segi magnitude. Apakah yang berlaku kepada nilai gradient dia? Sama ada nilai dia semakin meningkat ataupun tak berubah ataupun decrease. Sebab bila kita mengaitkan dia dengan graf-graf lain, kita mungkin perlu mempertimbangkan nilai gradient itu nanti. Sama ada nilai dia semakin meningkat ataupun semakin berkurang ataupun tak berubah, which is constant. Okey, itu yang pertama dari segi nilai. Yang kedua, kita kena consider sama ada nilai dia positif ataupun negatif. Sebab nilai yang positif ataupun negatif sebenarnya dia merujuk kepada direction of the object itu. Dari segi magnitude ataupun nilai is about magnitude lah. Sebab bila kita belajar vektor kan, bila kita belajar vektor kan, dia adalah kuantiti yang mempunyai magnitude and direction. So, sebab itulah bila kita bercakap dalam chapter kinematic of linear motion ini, kita tak lari daripada bercakap pasal displacement, velocity dan acceleration. Jadi semua benda ini, SVA ini ialah sejenis vektor kuantiti. Bila dia vektor kuantiti, dia mungkin ada nilai, bukan dia mungkin lah, dia memang akan ada nilai, which is magnitude, dan dia memang akan ada direction. So, macam mana kita tahu magnitude dia sekian-sekian, mestilah kita tengok nilai dia. Increase ke, constant ke, ataupun decrease. Dan macam mana kita tahu direction dia, mesti kita kena tengok nanti nilai gradient kita positif ataupun negatif. Okay. Maknanya, kalau nilai kita tu positif, maksudnya objek tu bergerak dalam positive direction lah. Bergantung kepada bagaimana kita membuat assumption positif atau negatif itu. Contoh, kalau kita kata objek tu bergerak ke atas itu positif dan bergerak ke bawah itu negatif, atau bergerak ke kanan itu positif atau bergerak ke kiri itu negatif. Jadi nanti bila kita buat pengiraan yang berkaitan dengan gradient nanti, kita akan tahulah objek tu bergerak ke mana berdasarkan nilai gradient kita dapat. Kalau dia dapat positif, maknanya dia bergerak ke atas ataupun bergerak ke kanan. Tapi kalau kita dapat nilai dia negatif, mungkin dia bergerak ke kiri ataupun bergerak ke bawah. Sebab itulah penting kita tahu nilai
gradient yang kita dapat from ST graph ataupun VT graph. Sebab dia mewakili dua keadaan. Sama ada dia increase, constant ataupun decrease. Dan yang kedua, mewakili direction dia. Sebab bila kita cakap pasal vektor, kita tak boleh tinggal direction dia. Di samping kita menyebut magnitude of the vector itu, kita juga kena sangat-sangat menyatakan ke mana arah pergerakannya. Kalau tidak, kita tak dapat gambaran jelas terhadap pergerakan objek itu. Setakat kita tahu nilai, tak cukup. Kita kena tahu, setakat kita tahu nilai dia meningkat ke, menurun ke, constant ke, tak cukup. Dia kena dilengkapkan dengan menyatakan arah pergerakan objek itu. Jadi, sebab itulah lagi sekali, bila kita mencari gradient of the graph, kita kena consider dua perkara ini, iaitu dari segi nilainya, nilai kecurangan itu apa dia, dan dari segi directionnya apa dia. Sebab nilai itu mewakili magnitude lah. Dan dari segi direction mewakili arah pergerakan objeknya. Jadi, jangan lupa ya. Okey, habis dah perkara kedua berkaitan graf, iaitu kita nak tengok dari segi gradient of the graph. Lagi sekali, hanya graf ST dan VT sahaja yang mempunyai nilai dan makna terhadap gradient yang kita cari itu nanti. Okey? Okey. Seterusnya, kita pergi kepada yang last, iaitu area under the graph. Jadi, untuk makluman semua, hanya ada satu sahaja graf yang ada makna dan ada nilai pada area under the graph dia, iaitu graf VT graph. Okey, mari kita tengok graf VT graph. Okey, contoh kita lukis graf VT graph, V versus T. Katakanlah graf dia macam tu. Jadi, untuk graf VT graph ni, kita boleh cakap tiga perkara kan. Cerita dari segi pattern. Oh, pattern dia increase. Kita boleh cakap dari segi gradient dia. Oh, gradient dia mewakili acceleration. Dan kita boleh cari area under the graph. Dan area under the graph dia mewakili displacement ataupun distance. Jadi, graf VT kita boleh cakap pasal tiga perkara ni. Okay. Jadi, kalau diberi graf VT graph, kita boleh tengok tiga perkara lah. Pattern increase. Pattern increase. Gradient dia acceleration. Area under the graph represent displacement or distance. So, tak kira lah dia graf jenis apa. Tapi kalau kita cari area under the graph, itulah yang diwakili oleh area under the graph for VT graph. Okay. Jadi, hanya graf VT sahaja yang ada area under the graph. Ada nilai dan ada makna. Tapi kalau kita lukis graf ST ataupun AT, kita katakanlah ST macam tu. Kalau kita cari area under the graph, kalau kita cari, memang akan ada nilai. Memang akan ada nilai, value lah. Tapi, nilai itu tidak memberi apa-apa makna untuk area dia. Dia hanya bernilai tapi tidak ada makna. Maknanya tidak ada satu kuantiti fizik yang diwakili oleh area for these two graph. Jadi, bila tak ada makna, sekadar dia ada nilai, so tidak perlulah kita susah-susah cari area under the graph for these two graph. Tak perlulah. Jadi, ingat, faham itu sahaja untuk graf VT graph, area under the graph
represent displacement and distance. So kalau soalan lepas ni tanya, dia bagi graf VT graph dan soalan kata cari displacement or total distance, maksudnya kita kena cari area under the graph. Okey, sebelum kita last, saya nak bercakap sikit lagi mengenai quantity vector. Okey. Lagi sekali saya nak tekankan di sini, iaitu bila kita bercakap pasal quantity vector, contohnya S, V dan A, kita tahu bahawa quantity vector itu ialah quantity that has magnitude and direction. So, kalau magnitude maksudnya kita tengok dari segi nilai. Nilai tu nombor dia. Okay. Dan kalau kita cakap pasal direction, kita tengok dari segi sign dia. Sign tu ada dua lah, sama ada positif ataupun negatif. Okay. Contohlah kita tengok S. Katakanlah nilai S sama dengan positif 2 meter. So, apa yang kita dapat daripada sini ialah dua benda. Pertama ialah positif itu menunjukkan direction dia dan 2 meter itu menunjukkan nilai dia, nombor dia, dan nombor itu menunjukkan magnitude displacement. Okay. Ataupun contoh lain adalah negatif 2 meter. Jadi lagi sekali negatif itu menunjukkan direction dia dan 2 meter itu menunjukkan magnitude of that vector. Vector kita adalah displacement lah. Jadi positif atau negatif di sini merujuk kepada arah dia. Jadi, kalau kita assume ke kanan itu positif dan ke atas itu positif, maksudnya kalau kes yang pertama tadi, objek itu bergerak ke atas lah. Ataupun ke kanan. Tapi kalau dia negatif, objek itu bergerak ke bawah atau ke kiri. Jadi kita kena sangat-sangat faham bahawa kuantiti vektor itu, kalau negatif itu menunjukkan arah dia. Ingat tu. Menunjukkan arah dia, bukannya benda lain. Sebab ada setengah keadaan pelajar akan keliru bila dia mentaksir, contohnya A sama dengan negatif 4 meter square contohnya. Jadi, pelajar akan mentaksir bahawa negatif di sini merujuk kepada deceleration. Jadi, di sini salah sebenarnya tafsiran negatif itu merujuk kepada deceleration. Sebab kita sangat percaya bahawa negatif itu menunjukkan direction objek itu. Jadi, negatif itu bukan decelerate tapi merujuk kepada direction. Sama juga kalau kita tulis V sama dengan negatif 2 meter per second. Jadi negatif di sini merujuk kepada direction, bukannya benda lain. So kita kena sangat jelas dalam menilai arah vektor kita sama ada S, V atau A yang kita tengok nanti. Dan kita betul-betul kena faham bahawa sign positif itu merujuk kepada direction. Dan nombor itu ataupun nilai itu merujuk kepada magnitude of that vector. Itu betul-betul kita kena faham. Sebab dibimbangi salah faham terhadap negatif dan positif itu dan dia akan menyebabkan kita punya tafsiran terhadap direction objek yang bergerak itu nanti tak betul. Nanti kita akan buat soalan di kelas selepas inilah. Jadi setakat tu dulu. Apa lagi yang saya nak cakap kat sini. Jadi saya rasa tidak ada dah perkara-perkara berbangkit yang berkaitan dengan graf. Cuma saya buat kesimpulan lagi sekali, iaitu
Apabila kita bercakap pasal graf, tak kiralah dia graf apa, graf ST graf ke, VT graf ke, AT graf ke, kita mungkin boleh bercakap dari segi tiga perkara ini. Sama ada dari segi patternnya, dari segi gradientnya, dan dari segi area under the graph-nya. Dan dari segi pattern, tiga-tiga graf ni ada makna. Semua graf ni kita boleh cakap dari segi pattern dia. Dan pattern dia ada 8 jenis pattern. 3 jenis increase, 3 jenis decrease, dan constant ada 2. Sama ada constant nilai dia positif atau constant nilai dia negatif. Okay. Dari segi gradient, hanya graf ST dan VT graf sahaja yang ada makna dari sudut gradientnya. Okay. Dan last sekali, dari segi area under the graph, hanya graf VT sahaja yang ada makna dan nilai pada area under the graph-nya. Okay, jadi setakat tu dulu video kita pada kali ini. Nanti kita akan sambung dengan contoh soalan yang berkaitan dengan graf. Okay, jadi soalan yang berkaitan dengan graf, mungkin soalan itu akan meminta kita untuk describe about the graph and calculate distance or calculate displacement or calculate velocity or calculate acceleration based on appropriate graph. Apa maksud appropriate? Maksudnya kita perlu mencari graf yang sesuai untuk mendapatkan benda yang kita nak cari berdasarkan graf utama yang dia bagi. Okay, yang tu kita akan bincang dalam video seterusnya nanti. Jadi setakat tu dulu video kita pada kali ini yang berkaitan dengan graf in linear kinematic. Okay, terima kasih.